Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita berjumpa sekali lagi pada siri ini, siri yang kedua dengan tajuk Ramadan Fasa Perubahan. Jadi pada siri pertama yang lalu kita telah bincangkan apakah persiapan, apakah strategi kita ataupun aturan bijaksana ke arah Ramadan yang sempurna. Jadi pada kali ini kita nak membicarakan pula bagaimana nak kita jadikan Ramadan kali ini sebagai fasa perubahan untuk diri kita. Muslimin, muslimat serta anak-anak yang dikasihi sekalian, pada siri yang lalu juga kita dah bincangkan bahawa terdapat 3 elemen yang telah diperjelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. 3 elemen tersebut adalah, pertama, ayat tersebut diturunkan kepada orang yang beriman. Yang kedua, berkaitan kewajipan berpuasa. Dan yang ketiga, untuk apa kita berpuasa dinyatakan adalah untuk supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu, sebagai orang yang beriman, orang yang beriman, kita perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadikan Ramadan pada kali ini sebagai fasa perubahan dalam hidup kita. Untuk apa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi apakah perubahan yang perlu kita lakukan? Jadi pada kali ini kita nak fokuskan tak banyak, sikit je. 3 perkara sahaja, 3 perubahan je yang kita nak fokus pada kali ini. Yang pertama, iaitu perubahan untuk tambah baik ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah dalam aspek apa? Pertama dari segi solat fardu. Jadi kita cek balik kualiti solat fardu kita macam mana. Solat awal waktu ke, hujung waktu ke. Jadi kalau kita tengok dari segi bacaan-bacaan dalam solat, kita fasih tak bacaan-bacaan solat tu ke kita miming sahaja? Dalam solat tak boleh miming. Okay, kalau kita tengok yang kedua, untuk kita tambahkan pula solat sunat kita selain daripada solat tarawih dan solat witir. Jadi kita cuba fokuskan, kalau kat siang hari kita buat solat duha, kalau malam kita buat solat tahajud, solat hajat. Sekali-sekali bila kita rajin, kita buatlah sekali solat sunat taubat. Okay. Jadi perkara ketiga, kalau tadi solat sunat, solat fardu, solat sunat, dan yang ketiga adalah untuk memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Kadang-kadang ada pula yang menyatakan, ada orang menyatakan bahawa kadang-kadang baca Quran pun tak faham. Okay. Kalau saya teringat balik satu kisah yang disampaikan oleh Tuan Guru saya, iaitu Al-Fadhil Ustaz Fahrul Joy. Beliau pernah menyampaikan bahawa ada satu kisah di mana Tok Guru ni dia pernah suruh anak murid dia untuk mencedokkan air daripada sungai untuk memenuhi kolah. Satu kolah. Tetapi Tok Guru ni dia bagi cedok tu dengan bakul yang dibuat daripada rotan. Jadi lama kelamaan anak murid dia mengadu. Macam tak ada hasil pula, tak penuh-penuh sebab dia tahu ada berlaku air yang berciciran tu. Tapi lama kelamaan apa yang Tuan Guru tu jawab, Tuan Guru tu kata walaupun kolam tu tak penuh sebab air tu bocor, bekas tu bocor, tetapi sekurang-kurangnya bekas rotan tu bersih. Bila selalu air kita guna, bila kita cedok air, lama-lama rotan tu bersih. Jadi di situ apa ringkasan yang Tuan Guru tu cuba sampaikan adalah macam mana sekalipun, kalau tak faham pun, kalau kita selalu baca Quran, dia akan menjadi satu keajaiban untuk kita sebab Al-Quran juga adalah merupakan syifa untuk hati kita. Okay. Pada satu situasi yang kedua pula, kadang-kadang kalau kita tengok, bila kita baca tak faham, contoh kalau kita kata
kita belajar maths tambahan, kita belajar ilmu-ilmu lain macam patologi ke, kita belajar Shakespeare, kita tak faham juga. Tapi apa yang kita buat? Kita gandakan usaha kita. Jadi di situ kalau kita lihat pahala kita akan berlipat ganda. Bila kita tahu kita baca Quran tak faham, tapi kita lipat gandakan usaha kita untuk faham maksud-maksud yang ada dalam Al-Quran. Jadi macam mana sekalipun dengan ganjaran yang berlipat ganda, dengan pahala yang kita dapat, dengan keajaiban yang ada, dengan syifa apabila kita membaca Al-Quran itu, jadi macam kita sebutkan sebelum ni, kita perlu set dalam diri kita. Sekurang-kurangnya 1 hari sebelum tidur perlu baca Quran. Yang tu perlu set dan kita perlu lakukan. Okay? Untuk seterusnya, memperbanyakkan sedekah. Macam kita dah sebutkan sebelum ni. Dalam Al-Quran banyak menceritakan tentang fadilat bersedekah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261 hingga 262, tentang gandaan pahala apabila kita bersedekah, tentang tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian tidak baik, tidak akan berduka cita. Kemudian dalam surah Al-Baqarah juga ayat 271, Allah akan menghapuskan sebahagian daripada kesalahan-kesalahan kita. Dan surah Fatir ayat ke-29, Allah sebut bahawa barang siapa yang mendirikan solat dan berinfak sama ada secara sembunyi ataupun terbuka, maka itu adalah merupakan satu jenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Okay, macam yang kita tengok perbincangan kita siri yang lalu, kita pun dah bagi cadangan. Macam mana nak buat sedekah ni? Sekurang-kurangnya kita sedekah tiap-tiap hari. Macam mana nak buat? Kita buat tabung sendiri kita. Tabung dalam bilik kita, tabung dalam rumah kita, tiap-tiap hari kita bubuh kat dalam tu. Jadi seminggu sekali ke, ataupun bila ada abang ke, abah ke, ataupun siapa nak pergi ke surau, ke masjid ke, kita kirimkan duit tu. Jadi semoga amalan ini dapat kita kekalkan Ramadan pada kali ini dan juga selepas Ramadan nanti. Sebab kita tahu sedekah ni bukan sahaja membantu mereka yang memerlukan di dunia, tetapi juga ia membantu kepada kita yang sangat memerlukan bantuan di akhirat nanti. Sebab kita tahu kalau kita berhajat sesuatu, kita berdoa, Allah akan dengar. Tapi akan ada lipat ganda lagi usaha kita. Sambil kita berdoa, kita juga bersedekah. Jadi lagi bagus. Jadi Allah dengar kita punya doa, kita lagi power, kita doa pun doa sambil-sambil kita bersedekah. Okey, untuk perkara kedua, perubahan yang nak kita tambah baik adalah dari segi aspek hubungan kita dengan ibu bapa, ataupun kalau yang dah bernikah tu hubungan pasangan suami isteri, hubungan dengan guru, dengan pensyarah dan juga hubungan dengan mereka yang ada di sekeliling kita. Jadi kalau ibu bapa kita tengok, jangan dah kita cakap kasar dengan ibu bapa. Jadi cek balik, adakah kita ni pernah tak merungut pasal mak ayah kita dalam diam-diam? Ada tak? Tak nak dah buat benda tu. Kemudian andai kata kalau mak ayah kita dah tak ada, sering kali, berapa kali kita mendoakan kepada mereka. Kita buat tak perkara-perkara baik yang telah mereka didik kita dulu? Jadi cek balik. Jadi kalau pasangan suami isteri yang telah berkahwin tu, pernah tak cakap kasar? Pernah tak kita lukakan hati pasangan kita, sengaja ke tak sengaja ke? Pernah tak kadang-kadang kita mengumpat pasangan kita sendiri dekat keluarga kita ke, dekat kawan-kawan kita? Tak bolehlah buat macam tu. Jadi kita lakukan perubahan tu untuk kali ini. Jadi kalau ada anak-anak, pastikan kita bagaimana hubungan kita dengan anak-anak. Kalau kita dengan adik-beradik, macam mana, bergaduh ke, selalu buat bagi kakak kita merajuk ke, abang kita merajuk ke, tak naklah macam tu. Okay? Kemudian kepada guru-guru, pensyarah, kita pernah tak mengumpat mereka? Kita pernah tak kalau kelas online tu kita tidur kat dalam kelas dia orang, kadang-kadang semua dah keluar, kita tak keluar lagi. Tak bolehlah macam tu. Jadi kita buatkan Ramadan kali ini sebagai anjakan perubahan untuk kita. Okay? Jadi kalau kita tengok mereka di sekeliling kita, kawan-kawan kita, jiran kita, orang yang pernah tolong kita, so macam mana kita jaga hubungan dengan mereka? Jadi perkara yang ketiga untuk kita tambah baik adalah akhlak kita. Jadi kita tengok akhlak kita dari segi pertama, tambah baik dari segi tutup aurat kita. Yang kedua dari segi pergaulan kita, dan yang ketiga dari segi akhlak kita di media-media sosial. Okay? Sebab akhlak kita macam kita sebut aurat kita. Kita tak naklah kalau masa kita tengah kalau tengah sekarang ni, kalau kita rasa kadang-kadang kita ni macam berisi sikit, kita rasa macam gemuk sikit ke, kita tutup aurat okey, kadang pakai jubah, pakai tutup betul-betul. Tapi bila kita dah kurus sikit, kita dah dapat
saiz badan yang kita nak, kita mulalah nak pasang badan, nak pakai macam tu, nak pakai macam ni, tak tutup aurat betul-betul lah. Tak nak lah, dia dah lari dah matlamat tu. Tak nak macam tu, okey. Kalau kita rasa kita ni gemuk ke apa, kita nak kuruskan adalah untuk beribadat, untuk mudah kita solat. Contoh dia macam tu, okey. Kemudian kita tak nak juga mengumpat dalam bulan puasa. Okay, bulan puasa pun tak nak mengumpat dengan harapan lepas ni pun kita dah tak nak mengumpat, tak nak, kita nak buang sifat tu. Kita tak nak jadi macam apa tahu. Contohnya kita kata macam pelancong, pelancong yang bukan Islam, bila dia datang ke masjid apa yang dia kena buat? Dia tak boleh masuk masjid kan sebab dia tak tutup aurat, so dia kena pakai jubah. So bila dia pakai jubah, dia boleh masuk masjid, dia boleh jalan, dia boleh tengok dalam masjid apa. Bila dia nak keluar, apa yang dia buat? Dia akan gantungkan balik jubah tu dan keluar sebab pakaian tutup aurat tu adalah bukan pakaian mereka. Jadi kita tak nak jadi macam tu. Maksudnya kita buat benda baik kat dalam bulan Ramadan. Bila Ramadan dah berlalu, kita pun kata kita gantung balik jubah tu sebab Ramadan dah berlalu, so kita buat balik aktiviti biasa. Jadi kita tak nak macam tu. Sebab tu kita nak kali ini menjadikan Ramadan sebagai fasa perubahan dalam diri kita. Sebab apa? Sebab kita tahu Rasulullah dah sebut dah maksud sabda Rasulullah yang kita sebut sebelum ni, apabila menjelmanya Ramadan, nescaya dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka dan dibelenggu syaitan-syaitan. Jadi kita tahu musuh manusia adalah dua musuh utama. Satu daripada syaitan, yang kedua daripada hawa nafsu. Kadang-kadang sekarang ni kita dah tahu syaitan dah dibelenggu. Jangan kita pula nak jadi macam tu. Jadi sekarang ini yang selalu kita kena serang hendap adalah nafsu kita. Jadi nafsu perlu diurus supaya tidak selamanya kita terjerumus. Ingat tu. Okay? Jadi sebagai kesimpulan, muslimin dan muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah, jadi perubahan yang nak kita lakukan di Ramadan pada kali ini, pertama, kita buat sebagai kesimpulan, penambah baik untuk ibadah kita kepada Allah. Okay. Yang kedua, perubahan tambah baik hubungan kita dengan ibu bapa, suami isteri, ahli keluarga, guru, pensyarah serta mereka di sekeliling kita. Dan yang ketiga, perubahan tambah baik akhlak kita, iaitu kita nak tambah baik aurat kita, tambah baik pergaulan kita dan tambah baik akhlak sosial media kita. Kalau kita lihat Imam Ghazali menyatakan orang yang berpuasa itu ada 3 tahap. Okay? Imam Ghazali dia dah cerita kat kita dalam kitabnya ada 3 tahap orang berpuasa. Pertama, orang awam. Orang awam ni macam mana? Orang awam ni dia puasa semata-mata untuk dia dapat lapar dan dahaga sahaja dan dia jaga perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okay. Yang kedua, puasa orang soleh. Puasa orang soleh ni kita tahu menjaga penglihatan, menjaga percakapan, menjaga seluruh panca inderanya daripada melakukan perkara-perkara maksiat dan dosa. Itu puasa orang soleh. Peringkat yang ketiga adalah puasa muqarrabin, di mana fikiran dan hati mereka turut berpuasa, iaitu memberi sepenuhnya kepada Allah dan Rasul. Ini juga adalah merupakan tahap puasa-puasa para nabi ataupun anbiya. Jadi kita tengok dah berapa tahun kita berpuasa. Tahap mana puasa kita? Takkan nak jadi puasa orang awam sahaja. Jadi kita nak supaya perubahan kita naik setingkat lagi supaya menjadi kita puasa orang yang soleh, iaitu yang menjaga penglihatan, menjaga percakapan, seluruh panca indera daripada melakukan dosa ataupun melakukan perkara-perkara kemaksiatan. Jadi oleh itu marilah kita menjadikan Ramadan kali ini sebagai satu pusat latihan, sebagai camp latihan, sebagai summer camp untuk kita latihan. Latihan untuk apa? Untuk menjadi orang bertakwa. Jadi fikirkan balik, macam mana anda sampai dekat Facebook ni? Macam mana anda tahu program ni? Adakah kebetulan terjumpa Facebook ni ataupun memang kita dapat iklan promosi pasal program ni? Jadi kita fikir balik, kebetulan ke? Jadi apa yang Allah lakukan, apa yang Allah takdirkan bukan kebetulan tetapi adalah satu yang telah ditentukan oleh Allah. Maksudnya apa yang terjadi, apa yang ditakdirkan ada tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan ada sebabnya Allah takdirkan anak-anak muslimin muslimat berada bersama kita pada hari ini. Kita
the chosen one. Untuk apa the chosen one? Kita terpilih untuk melakukan perubahan, untuk menjadi insan yang bertakwa. Contoh, kalau kita lihat kat rumah kita, kalau aircon rosak, kita akan repair. Kalau dapur rosak tak menyala api kan, nak masak ni kita akan repair. Kalau kereta nak start tak boleh, bateri rosak, kita charge bateri ataupun kita tukar bateri tu. Sebab apa? Sebab dia tidak berfungsi seperti yang dimatlamatkan. Puasa kita macam mana? Jadi jom kita perbaiki puasa kita jadikan Ramadan kali ini agar dapat kita jadikan sebagai satu fasa perubahan untuk menjadi orang-orang muttaqin, iaitu orang-orang yang bertakwa. Jadi wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.